Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dalam video ini akan menceritakan mazhab yang 4. Ulama yang mempunyai mazhab yang terkenal itu banyak, bukan hanya 4 saja. Misalnya Hasan Basri, As-Sawri, Ibnu Abi Layla, Al-Auza'i, Al-Lais, dan lain-lainnya. Mereka mempunyai mazhab sendiri-sendiri walaupun mazhab mereka itu tidak berkembang seperti mazhab yang 4. Mungkin karena penduduknya kurang setelah ditinggalkan penyusunnya. Adapun mazhab yang 4 terus-menerus mendapat dukungan dari ulama muslimin sampai sekarang. Beratus-ratus kitab telah ditulis dan disusun dari zaman ke zaman. Nah, dan mazhab yang 4 itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, yang ke-1 mazhab Hambali, yaitu penyusunnya atau nama lengkapnya Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau belajar di Kufah dan di sanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslim sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu. Mahir dalam ilmu fikih serta pandai mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi ilmu fikih yang mula-mula menyusun ilmu fikih sebagaimana susunan sekarang ini. Beberapa ulama telah bergaul dengan Abu Hanifah. Mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau. Itu mereka tulis, dibukukan. Nah, mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah. Kemudian sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum tadi dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kepaedahan dan kemudaratan, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imam tadi. Bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, di antaranya yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Jubair. Mazhab ini banyak tersiar di Baghdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Nama penyusunnya adalah Malik bin Anas al-Asbahi. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang terkenal sampai sekarang ini. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar: kitab suci, sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadis. Dan beliau pun berkata, "Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu. Mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah." Gitu. Imam Malik adalah ahli fikih dan hadis. Pada masanya, beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz.
Orang menyebut beliau adalah Sayyid Fuqaha Al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Beliau mempunyai banyak sahabat, murid, dan di antaranya yang termuka ialah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Lais bin Sa'ad, Abu Ishaq Al-Faraji. Dan pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i, mazhab kita. Nama penyusunnya yaitu Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Hujjah tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 Hijriah. Sewaktu beliau berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran, Masya Allah. Dan setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta, kitab guru beliau. Siapa? Imam Malik. Nah, dan setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya. Siapa? Muslim bin Khalid. Untuk apa? Untuk berfatwa. Nah, dan kata Ali bin Utsman, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, dalam segala hal, sehingga bila ia melontarkan anak panah dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya. Dan ketika beliau berumur hampir 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan fiqih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Dan kemudian beliau pergi ke Irak. Di sanalah beliau bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau sudah begitu terus ke Parsi dan beberapa negeri lainnya. Kira-kiranya 2 tahun namanya beliau dalam perjalanan ini. Nah, di dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya, keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, dan sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Dan kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menatap di Baghdad, di sanalah beliau menyiarkan agama dan pendapat-pendapat beliau pun diterima oleh segala lapisan. Masya Allah. Kemudian beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu, beliau dapat menyusun pendapat qadim, pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 Hijriah. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir. Di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru. Apa? Qaulul Jadid. Kata-kata Imam Syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafi'i ialah, apabila hadis itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Dan pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Nama penyusunnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah.
Semenjak kecil beliau belajar di Baghdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Dan beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di saat itu memuji beliau. Imam Syafi'i berkata, "Saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara, dan lebih alim selain Ahmad bin Hambal yang sungguh banyak menghafal hadis." Masya Allah. Murid beliau banyak yang terkemuka, di antaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat. Apabila tidak ada nas, beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama ialah nas, Quran, dan hadis. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas. Kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, maka beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada kitab atau sunnah. Dan dasar ketiga adalah hadis mursal atau lemah. Apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat adalah qiyas. Beliau tidak memakai qiyas kecuali apabila tidak ada jalan yang lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa. Apabila tidak ada nas atau asar sahabat, kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa. Itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh. Apabila murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Baghdad. Kemudian berangsur-angsur beliau ke daerah-daerah yang lain. Dan sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah di Hijaz. Apalagi sesudah Raja Ibnu Saud menetapkan bahwa mazhab Hambali menjadi mazhab yang resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di Mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 Hijriah. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini. Demikian ringkasan perkembangan hukum fikih Islam 4 mazhab. Kisah singkat 4 mazhab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.